Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga pendidik, guru-guru, jurulatih utama e-didik Malaysia serta semua viewer yang bersama-sama dengan kami pada bengkel pagi ini, bengkel online e-didik pada pagi ini yang saya hormati sekalian. Okey, saya Asy Hasnan selaku moderator bengkel pada pagi ini bersama-sama dengan saya Cikgu Liana. Okey, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya berharap semua peserta bengkel pada pagi ini berada dalam keadaan bersedia, ceria, bersemangat bagi kita meneruskan sesi bengkel. Baiklah, bersama-sama dengan saya juga pada pagi ini adalah Cikgu Hu Fauzan. Sekejap saya nak tunjukkan skrin biodata beliau sekejap. Cikgu Hu Fauzan ini adalah berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Beliau merupakan graduan ijazah pendidikan Universiti Sains Malaysia dalam bidang sejarah. Betul Cikgu Hu? Ya, betul. Apa khabar Cikgu Hu? Khabar baik. Alhamdulillah. Baiklah, beliau merupakan seorang jurulatih e-didik Malaysia, merupakan Apple Teacher dan mempunyai sijil Google Certified Educator Level 1. Jadi sebelum kita memulakan bengkel, suka untuk saya ingatkan kepada semua warga pendidik, semua viewer yang bersama-sama dengan kami, jika terdapat sebarang soalan, bolehlah diajukan di ruangan chat dan insyaAllah presenter akan jawab dari masa ke masa mengikut kesesuaian. Link sijil akan diberikan dalam 30 minit sebelum sesi berakhir. Juga seperti biasa, sebagai tanda sokongan anda, sebarang komen dan cadangan bolehlah disalurkan di ruangan feedback.edidik.my yang akan saya belaskan di ruangan chat sebentar lagi. Jadi dengan itu, tanpa buang masa, saya mempersilakan presenter kita, Cikgu Hu, bagi meneruskan sesi perkongsian beliau dengan tajuk Level Up Classroom Engagement with Blue Cat. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada e-didik kerana memberi peluang kepada saya. Hari ini kita akan berkongsi, saya akan berkongsi satu bentuk gamifikasi yang kepada saya sangat membantu saya dalam melaksanakan PDPR. Sebab gamifikasi dapat menarik minat, dapat menarik perhatian, dapat mencungkil hati pelajar untuk mengikuti PDPR dari semasa ke semasa. Dan Bluecard adalah satu bentuk gamifikasi yang disediakan secara percuma dan ada 10 bentuk permainan di dalam Bluecard. Saya akan share skrin. Ini adalah Bluecard. Bluecard, di dalam Bluecard cikgu-cikgu boleh membina soalan dalam bentuk gamifikasi. Ada 10 jenis game yang disediakan. Saya akan terangkan sebanyak 5 jenis game untuk hari ini. Kita akan cuba main supaya cikgu-cikgu dapat gambaran, cikgu-cikgu nampak apakah itu Bluecard. Saya akan tunjuk. Untuk solo kita akan tengok terlebih dahulu. Solo bermaksudnya cikgu assign kerja kepada murid untuk dibuat kemudian, bukan dimain secara langsung, bukan dimain secara live. Ada 5 jenis untuk host, untuk assign kepada student sebagai kerja rumah, sebagai kerja yang dilakukan bukan secara live. Ada 5 jenis. Kalau yang secara live, tengok, kalau host secara live, secara langsung, ada, tengok, ada 10 jenis cikgu-cikgu. Jadi soalan yang sama,
cikgu boleh mainkan soalan tersebut dalam bentuk 10 jenis permainan yang berbeza. Yang pertama, saya akan terangkan 5 game yang pertama di mana game tersebut lebih menarik perhatian murid-murid. Saya pilih 5 di mana game itu lebih menarik perhatian murid-murid. Yang pertama, Crypto Hack. Kita tengok yang pertama, game yang jenis pertama. Okay. Tetapi hanya dilimitkan 60 orang sekali main. Maksimumnya 60 untuk akaun yang percuma. 60 orang dan disarankan paling kurang 3 orang untuk game yang pertama, cikgu-cikgu. Dan kalau kita akan cuba main, saya akan tunjuk kepada cikgu-cikgu macam mana bentuk game tersebut. Kita tekan host. Okay, masa kita boleh tetapkan berapa minit, contoh kita ambil 2 minit sahaja. Okay, yang ni kita nak tunjuk tak arahan permainan. Kalau nak tunjuk, cikgu tekan tik. Kalau yang ni, siapa yang masuk lewat juga dibenarkan untuk menyertai game. Kita host now. Dan dia akan keluarkan game ID. Dan cikgu copy sahaja link ini untuk diberikan kepada murid-murid. Dan contohnya saya play. Okay. Dan dia terus paparkan game ID cikgu. Tak perlu key in. Jadi murid-murid terus masukkan nama. Contohnya Didik. Okay, ini adalah paparan yang didapati oleh murid. Selepas murid tekan link, inilah yang akan dipaparkan pada murid-murid. Kita tekan. Okey, dan sebelum mulakan permainan, cikgu-cikgu boleh tukar, boleh pilih mana-mana hero yang cikgu minat. Contohnya kita boleh pilih Itik, contoh. Kita punya sebagai kita punya hero. Dan murid-murid tidak boleh bermain selagi kita tidak tekan start. Selagi cikgu-cikgu tidak tekan start, murid-murid tidak boleh bermain. Kita tekan start. Okay, dia akan paparkan arahan. Pilihkan password dan sebagainya. Kita skip. Ini adalah paparan yang dipaparkan kepada murid-murid. Sekejap. Okey, mula-mula murid-murid perlu memilih password untuk akaun sendiri. Maksudnya, sebelum memulakan permainan, murid-murid perlu memilih password untuk akaun sendiri. Contoh, saya pilih ni. Okey, dan lepas pilih password, bolehlah mula menjawab. Kalau betul, dia akan suruh klik dan dia akan paparkan 3 kotak misteri. 3 kotak misteri, salah satu kotak akan memberi peluang kepada murid untuk menjadi hacker. Boleh meneka password kawan-kawan untuk mendapatkan poin daripada akaun kawan mereka. Saya ulang, salah satu kotak misteri adalah menjadi hacker. Maksudnya, murid boleh meneka password akaun kawan-kawan mereka dan mendapatkan poin ataupun mata yang dikumpul oleh kawan-kawan mereka. Salah satu kotak misteri yang kedua ialah akan diberi bonus tambahan ataupun mata tambahan kepada akaun murid tersebut. Dan salah satu lagi kotak misteri ialah memotong poin yang telah dikumpulkan. Okay, contoh saya pilih satu Okay.
Okey, sebab saya lambat, dia times up. Okey, yang pertama okey tak cikgu? Yang pertama okey tak? Kita ada soalan, Cikgu Hu. Ya. Okey, cikgu daripada Cikgu Siti Bahia, murid perlu install apa-apa apps ke untuk main Blue Card ni? Tak perlu. Kita hanya tekan link yang diberikan, terus boleh akses pada game yang diberikan. Kalau handphone? Handphone pun sama, tekan je link sahaja. Okey, terima kasih. Sama. Okey, saya akan bagi link untuk cikgu cuba jawab, boleh? Okey. Sekejap Okay, saya akan bagi link kepada cikgu cuba jawab game yang pertama yang saya tunjukkan tadi. Okay, supaya cikgu mendapat gambaran yang lebih jelas sebelum kita mencipta soalan dengan menggunakan game tersebut. Kita ambil yang Crypto Hack terlebih dahulu. Okay, kita hanya bagi masa 3 minit sebab hanya 5 soalan disediakan untuk cikgu cuba menjawab. Minta tolong masukkan dalam komen. Okey, saya dah masukkan link kat komen. Boleh cuba masuk. Cikgu-cikgu boleh cuba tekan dan jawab. Okey, cikgu-cikgu boleh pilih cikgu punya ikon cikgu punya apa hero cikgu. Cikgu boleh tukar sendiri, ada pilihan kat bawah. Okey, kita mulakan cikgu-cikgu boleh? Okey, ada lagi yang nak masuk? Okey, ada lagi yang tak masuk? Kalau tak, saya teruskan. Okey, cukup 40 orang, kita teruskan Okey, lagi. Okey. Okey, kita teruskan sebab ada banyak lagi game kita nak main. Jadi saya tak tunggu, mungkin kalau tak sempat, cikgu-cikgu boleh masuk game yang kedua selepas ini Saya start. Okey, arahan dia. Mula-mula, macam saya tunjuk tadi, cikgu-cikgu pilihlah password untuk akaun cikgu. Selepas itu, menjawab soalan yang diberikan dan ciptalah akaun sendiri. Dan cikgu juga boleh hack ataupun mengambil bonus daripada akaun kawan-kawan cikgu dengan meneka password yang diset oleh kawan-kawan. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Okey, boleh cikgu-cikgu Cikgu jawab soalan, dia akan bagi kotak misteri. Cikgu pilih kat kotak misteri tersebut. Sama ada cikgu boleh menjadi hacker. Okey, dah ada hacker dah. Cikgu Nun telah menghack Cikgu Hanafi sebanyak 47 crypto. Okey, ada kedua, hacker kedua TH2021 telah mendapatkan 14 crypto daripada Cikgu Adibah. Itulah macam mana game yang pertama.
Okey, banyak dah ada cikgu-cikgu yang boleh hack akaun kawan-kawan yang lain. Cikgu Hanafi 2 kali kena hack. Okey, saya tamatkan game ini, itu saja. Mungkin saya rasa cikgu pun dah dapat gambaran kan macam mana game yang pertama. Inilah gambaran game yang pertama. Okay, saya tamatkan untuk game ini. Okey. Okey, dia akan paparkan siapa markah yang tertinggi, terendah dan sebagainya. Setakat ni cikgu ada apa soalan? Okey, saya bacakan soalan daripada Cikgu Nur Azlina. Ya. Subjek tertentu sahaja ke? Macam tu. Subjek tentu saja. Okey. Jadi soalan tu boleh menggunakan pelbagai bahasa. Kalau laptop cikgu ada bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, juga boleh masukkan sebagai soalan. Jadi boleh digunakan oleh pelbagai subjek. Okey. Terima kasih. Okey, boleh teruskan. Okey, kita tengok game yang kedua. Saya akan terangkan 5 game. Kalau 10 game sampai petang lah bengkel kita. Saya terangkan 5 game saja hari ini. Okey, yang kedua adalah meneka kotak harta karun. Meneka kotak harta karun. Yang game yang kedua, yang ni agak mudah. Kita tekan saja. Okey, host game. Okay, saya tunjukkan dulu macam mana game ini. Saya akan mainkan dahulu. Okay, ini adalah paparan yang akan didapati oleh murid kita selepas sahaja menekan link yang kita berikan. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Okay, murid-murid kita perlu masukkan nama, dan boleh pilih macam biasa, pilih mana-mana hero. Dan cikgu perlu tekan start, barulah murid-murid boleh mulakan permainan. Okey, arahan dia. Pilihlah kotak yang disediakan, kumpullah emas yang terdapat dalam kotak tersebut. Okay, ini adalah paparan yang akan didapati oleh murid kita. Okay, saya tekan saja. Dan dia akan paparkan 3 kotak harta karun. Salah satu kotak ada emas, salah satu kotak ada duit, dan salah satu kotak akan memotong emas yang dikumpul oleh cikgu-cikgu. Contoh saya pilih satu. Okey, 25% daripada akaun saya telah dipotong. Kalau kotak yang tengah, 50%. Kalau yang pertama, cikgu akan mendapat emas. Dan emas yang dikumpulkan akan dipaparkan pada ruangan atas ini. Dan cikgu teruslah menjawab untuk mengumpul sebanyak mana emas yang boleh cikgu kumpul. Okey, itu adalah game kedua. Saya akan bagi link untuk cikgu-cikgu cuba menjawab. Okey, sekejap saya bagi link. Okay, kita set 3 minit saja untuk mendapat gambaran secara ringkas apa itu game kedua. Okay, minta tolong host masukkan. Okay, ini yang untuk cikgu. Yang tadi hanya untuk tutorial untuk saya seorang yang tadi.
Sebab saya, yang ni baru untuk cikgu-cikgu. Okey, cikgu boleh mula masuk untuk cuba menjawab macam mana game tersebut. Okey, Cikgu Chia tanya macam mana nak masuk. Cikgu Chia klik saja pada link yang diberi. Okey, ada lagi yang nak masuk? Okey, lagi saya tunggu lagi 1 minit. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, ramai. Okey, saya mulakan. Okey, arahan saya dah terangkan tadi. Cikgu boleh terus menjawab. Okey, cepat Cikgu Nini telah mengumpul 100 ketuk emas. Cikgu Nurul mengumpul 150. Dan cikgu-cikgu juga boleh mendapatkan emas daripada kawan-kawan yang lain. Okay. Ini adalah kedudukan terkini dan apa yang berlaku akan dipaparkan di skrin cikgu-cikgu. Okey. Saya rasa cikgu pun dah faham macam mana permainan kedua. Saya akan tamatkan game ini untuk teruskan kepada permainan yang ketiga. Okay, boleh cikgu-cikgu saya tamatkan. Kita sambung pada game yang ketiga. Saya tamatkan sekarang. Okay. Dan dia akan paparkan kedudukan pertama, kedua, ketiga dengan kutipan emas yang diperoleh oleh cikgu-cikgu. Kalau anak murid kita, dia akan paparkan anak murid kita punya kedudukan. Okay, kita tengok game yang ketiga. Moderator, ada soalan tak? Setakat ni tak ada. Dah tak ada. Okay, yang ketiga. Game yang ketiga ialah Tower Defense. Tower Defense, saya akan terangkan sedikit macam mana Tower Defense. Sekejap saya tunjukkan gambar Tower Defense. Okey, ini adalah paparan game dalam Tower Defense. Cikgu perlu menjawab soalan untuk mengumpul duit. Untuk membeli hero-hero. Ini semua hero-hero yang perlu dibeli oleh cikgu-cikgu selepas cikgu mengumpul duit menggunakan jawab soalan dengan betul dan dapat duit, barulah cikgu boleh beli hero-hero tersebut. Dan cikgu perlu susun hero-hero tersebut di mana-mana yang boleh menyerang musuh untuk masuk ke dalam kawasan yang telah digazetkan. Masuk kat sini, musuh akan masuk kat sini dan melalui semua jalan ini. Jadi cikgu susunlah hero-hero supaya musuh tidak masuk ke tower cikgu. Boleh faham cikgu? Setiap hero ada kelebihan masing-masing. Setiap hero harga yang berbeza. Dia akan terangkan kepada cikgu-cikgu apa fungsi setiap hero, berapa harga setiap hero. Ini adalah paparan Tower Defense. Dan cikgu letak sahaja, hero tersebut akan tembak musuh secara automatik. Jadi cikgu tak perlu tekan apa-apa.
Cikgu susun sahaja kedudukan hero-hero. Saya cuba main sekali secara ringkas untuk cikgu nampak gambaran. Okey, cikgu boleh pilih yang mana satu peta yang mana satu. Okey, saya pilih yang peta yang kedua. Okey, cikgu tunggu sampai dia keluar game ID, copy. Ini adalah paparan yang akan diperoleh oleh murid kita. Okay, cikgu tekan start untuk mulakan. Ini paparan murid kita. Okay, inilah tutorial menerangkan macam mana nak mula. Okay, ini dia akan menerangkan ciri-ciri setiap hero Ya, ciri-ciri setiap hero akan diterangkan di sini. Okay, dan cikgu boleh letak saja hero-hero tersebut di mana-mana kawasan yang berisiko. Ini adalah bergantung kepada strategi masing-masing. Nak letak di mana? Itu saya letak kat sini. Okey. Ini. Okey. Dan untuk beli hero, cikgu perlu menjawab soalan yang diberikan untuk mengumpul duit untuk membeli hero. Betul, saya jawab soalan. Okey, dah cukup 6. Kita cukup duit untuk beli mana-mana hero yang dipaparkan. Jadi saya beli hero ikan. Jadi okay. Sekejap. Dan cikgu letaklah hero tersebut di mana-mana. Dan tekan next round. Okey, bila musuh masuk, hero tersebut akan menembak musuh tersebut. Okey, ini adalah contoh musuh. Okay. Dan hero yang saya beli tidak cukup kuat untuk melawan musuh tersebut. Jadi musuh telah masuk ke kawasan tower yang telah dipargakan. Faham tak cikgu-cikgu? Boleh tak? Okay, saya akan cuba bagi link untuk cikgu cuba main. Okay, dalam masa 3 minit cikgu boleh cuba bermain. Okey, minta masukkan dalam ruangan komen. Pagi ni kita main game je lah ya. Moderator pun main tu. Tu yang kusyuk sangat tu. Itulah, kusyuk tengok main game. Jadi dia mula menyediakan 10 jenis game untuk cikgu-cikgu explore. Soalan yang sama tapi boleh bermain dalam bentuk game yang berbeza.
Okay, saya teruskan. Okay, dah 50 orang masuk. Okay, cikgu jawab soalan untuk kumpulkan duit. Cikgu boleh pilih belilah hero-hero berdasarkan ciri-ciri yang dipaparkan oleh hero tersebut. Supaya musuh tidak mudah untuk memasuki tower cikgu. Okey, saya akan tamatkan game ini. Okay, saya rasa cikgu dah dapat gambaran macam mana untuk game Tower Defense. Okey, saya akan bacakan soalan Cikgu Ko. Ya, boleh. Ya, apa soalan? Okey, soalan yang pertama daripada Cikgu Muhammad Syairul Hanafi. Soalan itu memang auto dia bagi atau kita boleh masukkan soalan kita dalam game tu? Okey. Untuk bina soalan, kita yang buat sendiri cikgu. Nanti saya lepas ni saya terangkan macam mana kita nak buat soalan. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Ada yang dah diset ke soalannya, contohnya subjek maths, tajuk koordinat tingkatan 2, ataupun setiap kali memang kita buat sendiri. Contohnya ada soalan yang disediakan tak? Yang kita boleh nanti kita akan explore macam mana kita nak dapatkan soalan yang dah disediakan oleh cikgu kita. Ramai yang tanya pasal soalan, jadi diorang tak sabar untuk soalan kan. Nak teruskan game ke nak terus pada soalan? Macam mana? Saya baca satu soalan lagi satu. Ya. Berapa orang murid boleh join untuk satu-satu game? Okey, maksimum dia 60 untuk akaun percuma. Okey, baiklah. Okey, mungkin kita boleh tengok game lagi satu kot. Lepas tu nanti kita akan masuk pada pembinaan soalan, betul? Okey, betul. Kita tengok satu lagi game, baru kita terus daripada kosong macam mana kita nak bina satu game. Okey. Teruskan satu lagi Kita tengok yang kafe. Okay. Yang lain-lain cikgu explore lah sendiri Kita pilih yang keempat, kafe. Kafe ni pun menarik juga. Saya tunjukkan macam mana nak main. Okay. Yang ni saya tunjukkan dulu cikgu Cikgu tengok dulu, barulah lepas ni baru cikgu main. Okey, macam biasa pilih hero. Okey, dan cikgu tekan start supaya murid-murid boleh mulakan permainan. Okey. Okey, ni adalah arahan macam mana nak main. Sekejap saya akan tunjukkan. Sekejap. Okay, untuk restock food, untuk sediakan makanan, okay, dalam game ini cikgu-cikgu akan menjadi owner kepada sebuah kafe. Okay, kita sebagai
owner kepada kafe tersebut, kita perlu menyediakan makanan kepada pelanggan-pelanggan kafe kita. Kita tengok mula-mula jawab soalan. Okey, dan ni adalah kita punya customer. Ini adalah kita punya pelanggan. Kita perlu beri apa yang dia nak beli. Kita jualah apa yang dia nak beli. Contohnya, okay, dia nak roti. Kita bagi roti. Klik di sini dan klik di sini. Dan dia akan bayar duit tersebut masuk ke dalam akaun kita. Okay, dia nak lagi. Cikgu klik di sini. Cikgu klik di sini. Dah dapat RM38. Apa yang kita jual. Okey, dah habis dah cikgu. Dah habis. Untuk restock food, untuk dapatkan makanan, untuk mendapatkan stok, kita perlu menjawab soalan. Okey, betul. Okey, dah ada. Dah jawab betul, kita akan dapat bekalan stok untuk dijual. Cikgu tekan sini, kita jual kepada customer tersebut. Okey, dah dapat RM74. Untuk upgrade maksud dia, cikgu boleh tambah menu-menu di kafe cikgu. Tekan upgrade. Cikgu tengok cukup tak duit dalam akaun cikgu untuk membeli stok yang disediakan. Contoh, cukup untuk membeli breakfast combo. Kita tekan. Kita dah beli. Dah beli, kita back. Okey, dan sebelum makanan dipaparkan, cikgu perlu menjawab soalan. Okay. Dah ada menu yang baru. Selepas kita restock tadi, dia akan sediakan menu-menu yang baru. Dan cikgu teruslah jual kepada pelanggan-pelanggan cikgu. Okay. Boleh, saya akan berikan link untuk cikgu-cikgu cuba menjawab. Ingat cara jual? Cikgu klik di sini, klik pada paparan tersebut. Klik di sini, klik pada paparan tersebut. Dan duit akan masuk ke dalam akaun cikgu. Saya bagi link untuk cikgu-cikgu cuba menjawab. Okay, tolong moderator masukkan. Okey, saya mulakan. Okey, cikgu-cikgu boleh mula cuba menjawab.
Okey, saya akan tamatkan game ini. Saya rasa cikgu dah faham macam mana nak bermain untuk game keempat. Saya tamatkan untuk kita bina soalan. Okey, saya tamatkan untuk kita bina soalan. Macam mana kita nak bina soalan daripada kosong? Okey, mula-mula saya harap cikgu boleh ikut step saya. Kalau tak sempat, cikgu maklum je saya dalam komen, saya akan berhenti. Okay, mula-mula macam biasa, buka paparan Google, type sahaja Bluecut, B-L-O-O-K-E-T. Cikgu type sahaja Bluecut, cikgu search. Ini adalah paparan yang dikeluarkan, cikgu pilihlah yang pertama. Okay, dan inilah paparan yang dipaparkan selepas cikgu klik pada Bluecut kepada guru-guru yang belum ada akaun, kepada guru yang belum ada akaun, macam biasa sign up terlebih dahulu. Kalau macam saya tekannya sign up, dia terus login kepada akaun saya sebab saya dah ada akaun. Jadi cikgu sign up, pilihlah nak guna Google ataupun email cikgu. Cikgu pilihlah mana-mana email untuk sign up. Dan pilihlah as a teacher. Cikgu tekan cikgu sebagai cikgu. Setakat ni, saya bagi masa untuk cikgu sign up terlebih dahulu. Kita sama-sama bina satu set soalan. Moderator, ada soalan ke dalam komen? Okay, sorry. Setakat ni tak ada. Okey. Boleh saya teruskan cikgu-cikgu? Dah siap login? Mana link? Link apa tu? Link sekarang ni kita dah nak setkan soalan. Cikgu Nur Aziza tanya mana link. Okey, sekarang ni dah boleh buka. Kita nak buat soalan Jadi boleh buka Bluecut tu sendiri. Saya dah pastekan link link website dekat ruangan chat. Okey, boleh teruskan cikgu. Okey, teruskan. Dah siap login, cikgu akan keluar paparan seperti ini. Dan kepada akaun baru, di depan ini ialah kosong. Ini adalah soalan-soalan yang dibina oleh saya sepanjang PDPR. Okey. Kalau cikgu-cikgu yang baru, dia akan kosong. Okey, macam mana kita nak bina soalan? Cikgu tekan bahagian create. Nampak dah ada macam pensel ke atas tu, cikgu tekan di situ. Okay, tekan bahagian create untuk bina soalan secara manual. Saya terangkan secara manual terlebih dahulu. Ini create, tekan saja. Dah tekan akan keluar paparan seperti ini. Cikgu masuklah soal tajuk latihan cikgu, contohnya bahasa kata nama. Contoh kata nama. Ini adalah penerangan pada tajuk tersebut ataupun arahan kepada murid. Cikgu masuklah kalau cikgu nak masukkan. Kalau cikgu tak ada arahan, tak ada penerangan, cikgu tinggal sahaja kosong. Dan untuk cover cikgu punya latihan di depan ni, gambar cover dia, cikgu boleh upload gambar-gambar yang berkenaan dengan tajuk cikgu. Cikgu tekan sahaja, nak upload menggunakan URL, nak cari dalam galeri, nak upload dalam file. Contoh cikgu upload, cikgu ambil gambar, cikgu tekan dan dia akan paparkan kat sini. Boleh cikgu setakat ini? Boleh teruskan? Moderator, boleh teruskan? Boleh. Sorry, boleh. Okey. Boleh teruskan cikgu-cikgu? Setakat ni tak ada yang komen. Okey, boleh teruskan. Okey. Dan di bawah, dia ada setting untuk public ataupun private. Jadi cikgu boleh pilih kalau cikgu nak publickan cikgu punya latihan, cikgu tekanlah public. Kalau cikgu nak privatekan, cikgu private lah. Okey, kita pilih yang manual terlebih dahulu. Kita ambil yang manual. Kita tekan create your set. Okey, dah keluar macam ni.
Ni adalah tajuk yang cikgu masukkan awal-awal tadi. Kalau cikgu masukkan gambar, gambar tersebut akan dipaparkan dekat sini. Cikgu tekan add question. Cikgu type lah soalan cikgu. Type lah apa-apa sekalipun. Type lah apa sekalipun. Okay, dan kalau ada gambar, soalan tersebut ada gambar, cikgu boleh upload gambar tersebut. Contohnya upload a file. Kita ambil. Okay, contoh. Kita upload dan masukkan pilihan jawapan di bawah. Masukkan paling kurang 2 pilihan jawapan. Paling kurang 2 pilihan jawapan. Bagi jawapan yang betul, cikgu tik sahaja di tepi. Dan cikgu boleh setkan satu soalan berapa saat cikgu nak berikan kepada murid. Contohnya 10 saat satu soalan. Dan cikgu nak berikan soalan tersebut dalam susunan yang random. Susunan yang disusun semula. Jadi setiap murid mendapat susunan yang berbeza. Cikgu biarlah kotak ini ditik. Selepas siap satu soalan, cikgu tekan save. Kita tekan save, bagi dia proses loading. Dah siap satu soalan. Untuk meneruskan kepada soalan 2, cikgu tekan add question. Cara yang sama, cikgu teruslah kepada soalan yang kedua. Siaplah 2 soalan. Setakat ni cikgu boleh tak cikgu? Sempat tak kelaju sangat? Okey dah setakat ni? Tengok dekat ruangan komen tu semua boleh. Okey semua. Okay. Dah sampai di sini. Contoh cikgu dah masuk dah. Cikgu nak masuk berapa banyak soalan pun tidak ada masalah. Kerana tidak ada limit soalan untuk dimasukkan. Ya, cikgu nak masuk 300, 400, 500 soalan pun boleh. Sebab tidak ada limit. Dah siap. Cikgu tekan save. Okey. Dah siap tekan save. Dia akan paparkan di hadapan paparan kita di bawah mindset. Cikgu tengok yang tadi apa yang kita buat tadi. Okey, kata nama. Okey. Apa yang dah dicipta ni, yang kita cipta dia. Kata nama ada 2 soalan. Edit a few second ago. Maksudnya, soalan ini baru siap dibina. Kalau cikgu nak edit semula, cikgu tekan saja edit. Cikgu nak masukkan soalan lain, cikgu nak tukar soalan, cikgu editlah di sini. Cikgu tekan saja edit dan edit semula soalan yang cikgu nak edit. Okay. Kalau cikgu nak padam, cikgu tekanlah padam. Okey, dan kalau cikgu nak berikan kepada murid-murid sebagai kerja rumah, sebagai kerja yang tidak dilakukan secara live. Maksudnya tidak dimainkan secara langsung, cikgu tekan solo. Cikgu tekan solo. Cikgu pilih mana-mana game yang nak berikan. Contoh tower defense, tekan tower defense. Sekejap ya. Sekejap. Cikgu tekan solo, saya ulang balik. Cikgu tekan tower defense, kejap dia loading, lambat sikit. Cikgu tekan tower defense. Okey, cikgu tekan new game. Okey, new game. Pilih mana-mana map. Okey. Dan cikgu boleh assign link tersebut kepada student. Kejap saya ulang sekali lagi. Try main cafe.
Okay, empty game. Okay, ini adalah apa yang dipaparkan oleh murid-murid cikgu. Okay, ini adalah secara perseorangan, bermain secara berseorangan. Okay, saya akan berikan secara live, secara host. Cikgu tekan host. Sekejap, mana yang tadi? Okay. Kalau ini cikgu tekan host untuk bermain secara langsung, secara live. Cikgu tekan host. Cikgu pilih mana-mana game yang cikgu nak. Cikgu tekan host game. Okey. Dan cikgu boleh setkan berapa soalan yang nak dipaparkan. Kalau tak ada, yang ni cikgu boleh tik supaya siapa yang lambat boleh masuk kemudian. Maksudnya walaupun game dah start, murid-murid boleh teruskan permainan. Tekan host dan tunggu sampai dia keluarkan game ID. Dan cikgu copy join link, cikgu paste lah dekat mana-mana Telegram ataupun dekat WhatsApp dan sebagainya untuk murid, dan murid tekan, dia terus masukkan nama dan cikgu, tekan start untuk mulakan permainan. Boleh tak cikgu-cikgu? Faham tak? Moderator boleh tak? Komen, dalam komen okey tak? Dekat komen cikgu si Mifa dia tanya boleh make a copy tak? Boleh make a copy tak? Okey, make a copy Ni, okey. Make a copy kejap. Iaitu adalah secara manual. Kejap saya tunjukkan macam mana kita nak salin daripada set-set soalan yang dah ada. Okay. Soalan lain? Soalan lain okey tak sekarang ni? Okey, soalan lain daripada Cikgu Rusnita. Yang solo tu nak share macam mana ya? Sebab dia tak nampak link. Yang solo. Okey, yang solo Sekejap, kita try. Yang solo. Okay, kita tengok ambil satu. Sekejap. Jadi yang solo selalunya dia akan sekejap. Sekejap Okey, yang solo cikgu boleh berikan link. Sekejap. Okey, link ini kepada student. Tetapi selalunya dia akan keluarkan satu link. Tapi hari ini tak keluar pula ni. Selalunya kita tekan solo, dia akan terus minta kita setkan masa. Tetapi hari ini tak keluar. Okey, selalunya sebelum ni, tekan je sini, dia akan suruh kita setkan masa, tarikh dan terus bagi link. Okay. Hari ni tak tahu masalah apa, dia tak keluar. Okay, cikgu-cikgu kalau cikgu tengok lepas ini ke mungkin sistem tak okey, cikgu tekan saja solo. Cikgu tekan saja solo. Selalunya semalam pun cikgu tekan, saya telah cuba, cikgu tekan sini,
Cikgu tekan saja solo, dia akan minta cikgu setkan masa, tarikh dan dia akan berikan link. Dan link tersebut cikgu copy dan paste kepada student. Okay, untuk hari ini dia tak keluar pula ini. Dia selalunya akan minta kita setkan masa dan tarikh. Okay. Boleh cikgu nanti saya cuba sebab selalunya dia akan keluar. Boleh teruskan? Boleh? Okay, dia akan paparkan link untuk kita share kepada student. Dia minta kita setkan masa, setkan tarikh dan dia akan paparkan link tersebut, cikgu paste kepada student cikgu. Tetapi selalunya permainan dalam bentuk live secara host lebih menarik sebab murid-murid boleh tengok ranking-ranking kawan-kawan mereka yang sedang bermain bersama-sama. Okey. Yang host saya ulang, cikgu tekan je host, cikgu pilih mana-mana game, cikgu tekan host, cikgu setlah masa berapa minit dan cikgu tekan host. Cikgu tekanlah copy join link selepas game ID dipaparkan, cikgu tekan copy join link. Cikgu paste sahaja link tersebut kepada student dan cikgu tekanlah start bila semua dah masuk. Itu untuk bermain secara host. Okay, setakat ni okey cikgu-cikgu? Okay, kalau factory ya, dia ada suruh set masa. Okay, ada soalan lain cikgu-cikgu? Kalau tak saya teruskan macam mana nak bina soalan dengan cara yang berlainan. Ya, untuk solo sama, tapi dia minta cikgu-cikgu setkan masa. Okey, murid-murid perlu menjawab soalan sebelum pukul berapa, tarikh bila. Dan dia akan paparkan link tersebut. Solo pun sama ya, kaedah yang sama. Tekan je solo, cikgu tetaplah tarikh cikgu, masa cikgu untuk murid-murid jawab sebelum bila. Contohnya, sebelum pukul 2 petang. Cikgu setlah sebelum pukul 2 petang. Dia akan paparkan link kepada cikgu. Cikgu ambil link tersebut untuk paste ke dalam grup-grup murid-murid kita. Okey. Saya teruskan untuk cara menggunakan kaedah yang lain. Okey, untuk solo nanti cikgu cuba lepas ni sebab mungkin pagi ni sistem tak berapa okey, jadi dia tak keluar benda tu. Okey, dia ada expired tak? Okey, expired untuk solo adalah cikgu yang tetapkan sendiri. Untuk solo expired cikgu tetapkan sendiri. Bila cikgu nak expiredkan game cikgu. Kalau yang host tidak ada expired. Ni semua yang saya bina soalan boleh digunakan secara berkali-kali. Tak kisah berapa kali sekalipun. Okey. Untuk report, okey, Bluecard ada satu kelemahan. Report, kita tekan bahagian history. Cikgu tekan bahagian history untuk report. Okey, contoh tadi contoh game tadi, cikgu tekan, dia akan paparkan murid ini berapa markah, berapa jawab betul. Ada 100%, 88%. Tetapi cikgu tidak boleh tengok soalan mana yang salah, soalan mana yang betul. Sebab kalau cikgu nak tengok, dia suruh cikgu upgrade cikgu punya plan. Jadi kita hanya tahu mana markah yang betul, berapa markah bagi setiap murid. Okey, boleh Okay. Boleh cikgu? Cikgu bagi je link tersebut, paste je dalam Google Classroom. Okay, kita cuba ambil ataupun mencipta soalan dengan kaedah yang lebih senang. Okay, cikgu tekan bulatan ini, discover.
Cikgu carilah apa soalan topik yang cikgu inginkan. Contohnya, kata kerja. Contoh, cikgu search sahaja, dia akan paparkan soalan-soalan yang dibina oleh cikgu-cikgu lain. Ramai cikgu-cikgu yang membina soalan dalam ni ya. Okay, banyak, show more. Ada lagi, beratus-ratus soalan yang berkaitan dengan kata kerja. Cikgu klik saja, cikgu tekanlah host ataupun solo untuk diberikan kepada murid-murid cikgu. Okey, boleh? Okay, kalau nak duplicate, cikgu perlu upgrade plan. Maksudnya cikgu boleh ambil permainan tersebut untuk diberikan kepada murid-murid tetapi tidak boleh disimpan di dalam akaun cikgu. Maksudnya cikgu tidak boleh salin bulat-bulat. Faham cikgu? Okey. Okey, untuk yang ni untuk apa yang kita nak cari. Kalau satu lagi cara dia melalui Quizlet. Cikgu tekan create. Setakat ni okey cikgu? Okay, saya teruskan ya. Satu lagi cara macam mana kita nak buat soalan dengan cepat. Ada tiga cara. Yang pertama, secara manual. Yang kedua, melalui soalan-soalan yang disediakan oleh cikgu-cikgu lain. Yang ketiga, kita nak import daripada Quizlet. Yang ini kita tekan create, tekan tajuk, private, cikgu tekan Quizlet import. Okay, yang ni kita nak import dari Quizlet. Tekan Quizlet import, cikgu tekan create your game. Create your set. Tekan next. Tekan next. Dan cikgu buka Quizlet. Quizlet Quizlet. Quizlet. Cikgu tekan Quizlet. Dan kalau cikgu tidak ada akaun Quizlet, cikgu sign up terlebih dahulu. Kalau sudah ada, cikgu login sahaja. Quizlet adalah satu medium mengumpulkan nota-nota setiap topik. Okay. Dalam bentuk flashcard dan sebagainya. Dan cikgu boleh juga cari nota-nota yang disediakan oleh cikgu-cikgu lain. Maksudnya, cikgu tak perlu buat nota tersebut. Cikgu cari saja topik yang cikgu nak jadikan soalan dalam Bluecard. Cikgu masuk saja Quizlet. Cikgu cari sahaja. Contohnya, pendudukan Jepun. Cikgu type saja, cikgu tekan search. Okay, cikgu pilihlah mana-mana yang cikgu berkenan. Contohnya di sini. Okey. Ada 54 term. Maksudnya boleh bina 54 soalan dalam Bluecard. Ni 11 term, maksudnya boleh cipta 11 soalan dalam Bluecard. Cikgu tekan sini. Cikgu tekan, bagi dia loading. Tunggu sekejap. Okey, cikgu scroll di bawah, dia ada 3 titik. Cikgu tengok perhati, ada 3 titik. Cikgu export, tekan export. Cikgu tekan copy tag. Saya ulang, cikgu tekan export, cikgu tekan copy tag. Dan cikgu balik kepada Bluecard tadi, Quizlet tadi. Dan buka balik Bluecard, cikgu tik pada kotak yang disediakan. Cikgu tekan right click, cikgu paste sahaja. Dan semua bahan yang ada di dalam Quizlet akan dipaparkan dalam Bluecard. Cikgu tik pada kotak yang di atas. Cikgu tekan add question.
Okey. Dah siap cikgu. Dalam bentuk Quizlet, dia export dalam bentuk bluket soalan. Pengenalan, apa yang diterangkan dalam pengenalan? Setelah menurut, okey, pentadbiran Jepun. Apa itu pentadbiran Jepun? Okey, ini jawapan dia. Dalam bentuk Quizlet, import menjadi soalan dalam bentuk bluket. Dalam Quizlet, cikgu type saja apa-apa topik yang cikgu nak. Cikgu pilihlah mana-mana yang cikgu berkenan. Boleh tak? Okay. Ada soalan tak untuk Quizlet? Okey, Cikgu Lin ni, cikgu kalau kita ambil markah, kita ambil orang punya markah student, macam mana kita nak kita mahu tahu? Okey, boleh. Dia boleh, kita boleh tengok markah student kita. Cuma kita tak boleh copy set tu masuk ke dalam kita punya set. Kita boleh tengok dia akan paparkan pada history kita. Ada Cikgu Muhammad Yunus cakap, boleh tak sekali lagi nak import? Okey, saya ulang balik. Saya tutup banyak sangat. Okey. Kita mula-mula macam mana kita nak import. Cikgu tekan create. Sekejap. Okey. Cikgu tekan create. Cikgu masukkan tajuk yang cikgu nak bina. Contohnya, pendudukan Jepun. Okay, dan cikgu pilihlah private ataupun public, yang ini tak kisah. Dan cikgu ambil Quizlet import. Cikgu pilih Quizlet import. Cikgu tekan. Dan selepas cikgu tekan create your set. Okay, create your set. Dan cikgu tekan next. Dan juga cikgu tekan next. Dan cikgu pergi ke paparan Google. Cikgu tekan Quizlet. Cikgu pilih yang pertama Quizlet Learning Tool. Cikgu tekan. Dan kalau cikgu tidak ada akaun, cikgu sign up lah dengan email cikgu untuk adakan akaun dalam Quizlet. Dan cikgu nak cari tajuk apa? Contohnya, tadi tajuk pendudukan Jepun. Kita cari pendudukan Jepun. Kita tekan saja enter. Okay. Dan ada banyak set yang dipaparkan daripada cikgu-cikgu yang berlainan. Kalau daripada yang pertama, ada 7 term. Maksudnya, ada 7 soalan yang akan dicipta dalam bluket apabila kita export ke bluket. Kalau yang cikgu Ku ada 11, ada 15. Contoh kita ambil yang cikgu Za. Ada 15. Cikgu tekan pada tajuk tersebut. Okey cikgu tak, kalau kita laju sangat. Boleh tak? Okey, sampai di sini. Bagi dia loading, bagi dia pusing dulu. Okey, dah siap dan cikgu scroll sikit ke bawah. Dia ada 3 titik cikgu. Dia ada 3 titik. Cikgu tekan export. Selepas cikgu tekan export, cikgu tekan copy tag. Copy tag. Dan cikgu balik kepada bluket, cikgu paste lah di dalam kotak yang disediakan. Dan jangan lupa cikgu tekan flip question and answer. Tekan di kotak tersebut. Selepas itu cikgu tekan add question. Dah siap cikgu. Soalan dalam Quizlet telah diimport masuk ke dalam bluket. Inilah soalan-soalan yang telah dicipta. Siap dengan jawapan dan terus boleh save untuk diberikan kepada murid-murid. Okey, contoh soalan yang dah siap tadi, pendudukan Jepun, kita tengok. Ni ya, kita siap tadi Ada 15 soalan yang dicipta, dah ready untuk dihostkan. Cikgu boleh tekan host untuk bermain secara live dengan
murid-murid cikgu. Okay. Dan untuk paparan markah, cikgu boleh tengok di bahagian history. Okay, ini adalah game-game yang telah dijawab oleh murid-murid. Contoh, kita nak tengok yang ni. Okay. Kita tengoklah berapa markah murid-murid kita. 100%, 90%, 40% dan macam-macam. Okey. Dan itu sahaja untuk perkongsian saya tentang Bluecard. Ada soalan cikgu-cikgu? Okey, setakat ni Cikgu Selvi saya tak pasti dia tanya ke dia bagi statement. Dia tanya bahasa Tamil boleh jumpa. Apa? Bahasa Tamil. Okey, selagi dalam laptop cikgu ada bahasa Tamil boleh type, cikgu boleh sediakan soalan tersebut. Okey. Sekejap ya. Okey, setakat ni tak ada soalan. Diorang cakap step by step memang sangat difahami. Okey, kalau ada cikgu ada sebarang soalan, boleh ajukan di ruangan chat. Okey, sementara itu saya dah blastkan link untuk sijil. Okey, link untuk sijil ni boleh isi menggunakan email MOE ataupun email delima ataupun email e-didik sahaja. Kalau keluar need a permission tu maksudnya cikgu kena semak balik lah email yang cikgu gunakan. Okey. Seterusnya saya juga akan blastkan link untuk feedback. Sekejap ya nak cari set. Untuk feedback. Okey, setakat ni tak ada soalan. Jadi sebabkan tak ada soalan, saya bagi ruang kepada Cikgu Hu untuk menyimpul dan mengulas dan membuat kesimpulan terhadap perkongsian pada pagi ini. Dipersilakan. Okey. Mula-mula macam biasa cikgu, saya rumuskan secara ringkas ya. Mula-mula cikgu ingatlah saya share skrin kejap. Okey, mula-mula macam biasa, cikgu bukalah Bluecard, sign up. Kalau dah sign up, cikgu login saja, terus masuk boleh access. Dan ada 3 kaedah cikgu nak bina soalan dalam Bluecard. Yang pertama, secara manual. Yang kedua adalah melalui apa-apa yang dah disediakan oleh cikgu-cikgu lain. Cikgu tekan di Discover. Kalau yang ketiga adalah melalui import daripada Quizlet. Quizlet, cikgu buka di Quizlet, cikgu copy tag, cikgu paste lah di dalam Bluecard dan soalan terus akan dijana dan cikgu tak perlu type apa pun. Semua dah disediakan dalam Quizlet, cikgu import saja, export saja, masuk ke dalam Bluecard. Dan cikgu explore lah 10 game tersebut. Setiap game ada kelebihan dan murid-murid akan teruja bila setiap hari mereka bermain game yang berbeza. Dengan soalan yang sama, cikgu dapat mempelbagaikan kaedah dengan pelbagai jenis game yang ada dalam Bluecard. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hu di atas perkongsian yang menarik yang sebentar tadi. Okey, game memang semua orang murid-murid ni memang sangat suka dan sangat interaktif. Jadi sepanjang cuti seminggu ni cikgu-cikgu boleh try, try explore, try buat game tersebut. Betul Okey, saya dah pembelaskan 3 perkara dekat ruangan chat. Yang pertama adalah link sijil. Okey, cikgu boleh isi seperti biasa menggunakan email MOE dan email e-didik sahaja. Yang kedua adalah pautan untuk feedback, sebarang komen dan cadangan untuk penambahbaikan kami sebagai tanda sokongan kepada pihak e-didik bolehlah salurkan di ruangan feedback. Okey, dan juga jika tuan-puan berhajat untuk menyumbang dana kepada tim didik, ada juga pautan yang saya selitkan di ruangan chat. Dan satu lagi, jangan lupa jika berminat untuk menyertai kami dalam program Jom Get Certified, anjuran e-didik Malaysia untuk program Google Certified Level 1, Level 2 dan Google Certified Trainer. Dengan bimbingan yang padu dan jitu, joinlah kami dalam Jom Get Certified. Link berada di description. Boleh klik kepada Jom Get Certified ataupun boleh je cari Jom Get Certified e-didik Malaysia. Jangan lepaskan peluang. Terima kasih. Ramai yang cakap terima kasih Cikgu Hu, input yang sangat menarik, input yang sangat baik untuk perkongsian pagi ini
Okey, baiklah. Jadi saya rasa kita dah sampai di penghujung. Terima kasih kepada semua warga, semua peserta, semua viewer yang bersama-sama kami daripada awal sesi sehingga akhir sesi pada hari ini. Terima kasih juga kepada penceramah kita, Cikgu Ko. Okey, terima kasih kepada Cikgu Liana, semua jayu-jayu didik yang bersama dengan kami. Okey, tanpa anda siapalah kami kan. Okey, kami daripada pihak Urustia memohon jutaan maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang kami mengendalikan sesi bengkel pada pagi ini. Jangan lupa untuk sentiasa update bengkel-bengkel yang kami jalankan di Telegram eDidik Malaysia dan di Facebook eDidik Malaysia. Okey, dengan itu saya sudahi bengkel kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bercuti.